Hello guys, alright, ini dia berita terkini dan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab ya dan juga membidas kenyataan daripada Tun Mahathir yang mendakwah kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi boneka kepada parti DAP dan sebagainya. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil untuk memberikan jawapan balas dan juga membidas Tun Dr. Mahathir ya, bahawa Datuk Seri mengatakan saya bukan boneka sesiapa. Itu antara kenyataan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, apabila beliau membalas semula kenyataan yang membayangkan dia tunduk kepada mana-mana pihak ya, setelah Dr. Mahathir mendakwah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota ahli parlimen yang ramai. Dan ada dibahaskan katanya kita tunduk kerana sokongan berasaskan Cina, DAP yang menguasai kerajaan. Jadi Perdana Menteri adalah saya bukan boneka kepada sesiapa, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, jadi saya mau membawakan kita untuk menonton sendiri ya semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab tuduhan daripada Tun Dr. Mahathir ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Wa akhirul kalam saya nak sebut di sini kerana dalam Malaysia Madani ini kita mau menekankan tentang soal nilai, soal akhlak. Dan kita mau juga penyertaan kefahaman orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi bila saya tekankan kadang-kadang hal ini, mereka mengatakan bahawa Anwar sekarang mau bawa Malaysia multiracial. Malaysia ini adalah negeri Melayu dan oleh demikian dia tidak boleh lagi menentang perlembagaan kerana bawa Malaysia yang pelbagai kaum. Jadi saya tak faham. Ya, di Malaysia ini maknanya satu kaum saja ke? Tapi soal prinsip perlembagaan, bahasa Melayu, orang-orang yang menjerit soal Melayu, bila dia ada kuasa, bahasa Melayu itu dipinggirkan. Ini dah naik dia punya tu sikit. Ya, saya tahu saya dalam kerajaan lama, nak pertahankan masuk Yayasan Karyawan, nak pertahankan bahasa Melayu, itu mereka tu paling tidak menyenanginya. Ya, termasuk yang bahasa Inggeris tu kelam kabut juga. Dah pertahankan. We must always know how to speak English, you know. Takat itu je boleh. Ya. Saya di antaranya mewakili pandangan Firdaus ada itu ya, yang mau bahasa itu dimartabatkan sebagai bukan saja bahasa kebangsaan, tapi bahasa ilmu. Tapi saya juga percaya untuk generasi sekarang, dia bukan zero sum game. Saya pertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama dan penting, dikuasai dengan baik sebagai bahasa ilmu. Tetapi bahasa Inggeris kekal ke bahasa penting yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Semua yang jerit kata ini kita, kadang-kadang anak-anaknya semua sekolah Inggeris, international school dan di luar negara semua. Balik di sini belajar sikit-sikit bahasa Melayu. Tetapi kalau bercakapnya berdegar-degar. Hidup Melayu sampai berdegar-degar Dewan. Jadi saya nak tekankan hal ini dalam Madani tidak lari daripada prinsip ini. Tentang Islam. Bagaimana boleh kita guna dengan segala imej pakaian Islam dipanggil seorang alim, kemudian boleh bicara bahawa Anwar dalam Madani telah meminggirkan dan tidak mendukung mesej Islam dari risalah Islam dan menganaktiri dan menzalimi negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Faktanya berbeza. Peruntukan untuk Islam itu ditambah, kegiatan bertambah. Malah JAKIM ini bukan jabatan agama semata. Saya dah minta Ketua Pengarah ada, KSN ada, bahawa dan bicarakan soal naratif ekonomi, bicarakan belanjawan madani, bicarakan dasar pendidikan. Itu harus diambil kira. Dan sekarang ini kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 mengambil kira input dari JAKIM supaya prinsip dan nilai ini tidak terlari. Dia bukanlah dokumen Islam
rancangan Malaysia ke-12. Tetapi input itu penting. Ini berbeza daripada pendekatan yang lama, termasuk dalam kerajaan yang disertai oleh mereka selama 33 bulan. Mana ada peranan JAKIM di belanjawan? Mana ada peranan JAKIM dalam rancangan Malaysia ke-12? Tidak ada. Sekarang ada. Sebab sekarang ini Malaysia Madani yang mempertahankan soal nilai dan akhlak. Ya. Itu yang keduanya, soal yang dibahaskan, ya, bahawa kita hanya tunduk kerana dukungan parti basis Cina DAP yang menguasai. Saudara, yang Perdana Menteri saya bukan boneka sesiapa. Alhamdulillah, umur akan mencecah 76, saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ya. Kalau boleh dibeli, saya ada kelencong lama lah. Tetapi rakan-rakan sejawat itu penting dalam menjaga keharmonian. Tapi soal peranan JAKIM, soal penambahan peruntukan Islam, soal peruntukan tambahan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, penambahan, dengar betul-betul, penambahan, bukan pengurangan. Ini kempen politik picisan itu lain. Gunakan agama, menunggang agama untuk menipu dan memfitnah. Tidak benar. Faktanya ada. Malah ditambah baru-baru ini. Bila saya hentikan amalan menyakau, termasuk wang tebatan banjir, saya selamatkan 1.8 bilion. 1 bilion ringgit itu tambahan untuk Kelantan. Bukan sebab saya pilih Kelantan, bukan sebab PRN Kelantan, sebab banjir di Kelantan itu teruk. Dan 800 juta, 900 juta untuk Kota Tinggi Johor, kerana banjir yang tidak dijangka berlaku. Begitu juga baru-baru ini, bila Menteri Besar bercakap saya dengan baik, dengan sopan, dengan adab, maka saya luluskan 1.7 bilion, tapi mula dengan 500 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Tapi tidak beliau, tapi yang lain-lain itu masih terus menyerang dan memfitnah. Ya. Jadi saya nak tekankan di sini, saudara, beri peluang kita teruskan selagi prinsip ini kita amalkan. Ya. Tidak ada tolak ansur. Saya bukan nak pertahankan kawan-kawan saya di DAP. Dia dalam Jemaah Menteri dah 7 bulan saya. KSN ada dalam Jemaah Menteri. Belum sekali pun dia pertikai program untuk Melayu ke, untuk orang miskin ke, untuk Islam ke. Belum sekali dalam 7 bulan ni. Jadi saya tidak mahu hukum dia, salahkan dia. Jadi, kalau kamu gagal dulu, kamu pimpin berpuluh tahun, itu salah kamu, bukan salah pendukung kamu. Ya. Mengapa ekonomi Melayu tak terangkat sekarang? Mengapa semua mesti saya selesaikan dalam masa 7 bulan? Dengan hutang 1.5 triliun ringgit. Marhum Tun Razak mula hutang. Tapi hutang dia untuk apa? Buka Felda, jalan luar bandar, sekolah-sekolah baru. Itu keputusan yang baik, saya sokong. Tapi hutang kemudian untuk apa? Projek mega, untuk disakau berbilion-bilion. Mau kita pertahankan dengan guna Melayu dan Islam? Saya bertekad insya-Allah diberikan kekuatan. Selagi saya diamanah sebagai pemimpin, saya tidak akan izinkan amalan menteri-menteri, termasuk Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, ya, menggunakan kuasa untuk menyakau. Yang lalu-lalu, yang boleh bercakap soal sejarah, seramai yang terpalit, itu saya cakap lah. Kalau saya tahu dan merekod, nak cari yang bersih cukup susah. Yang bercakap bersih ramai, tapi yang menyakau terlalu ramai. Jadi saya akan gunakan kuasa ini, ya. Dan saya percaya kita akan dapat mandat dan amanah untuk dapat meneruskan supaya menyelamatkan bangsa, agama dan negara. Dan saya sebagai seorang Muslim tentunya ada tanggungjawab sampai dengan Islam. Tapi saya juga tahu sebagai pemimpin di negara Malaysia, dengan warga negara, dengan hak mereka, saya akan pertahankan hak. Di depan, di majlis JAKIM, di depan umat Islam majoriti, saya akan beritahu di sini, saya akan tetap meninggikan syiar
pastikan penghayatan Islam lebih bermakna, tapi saya tetap pertahankan hak dan keadilan bagi setiap warga negara termasuk yang bukan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu satu lagi pencerahan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan tuduhan melampau daripada bekas Perdana Menteri semasa kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan. Pada ketika itu juga ya adanya 7 menteri dan juga 42 ahli parlimen daripada DAP menyokong beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi bila kehilangan kuasa katanya DAP lah yang menjadi ancaman kepada negara. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi boneka kepada DAP. Tapi hari ini jelas sahabat semua, kenyataan dan juga pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas dengan komited, dengan kesungguhan yang diadakan ataupun yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini. Kita yakin dan percaya bahawa negara Malaysia boleh kembali ke arah yang lebih baik, lebih maju daripada sebelum ini. Jadi kita hiraukan Tun M, pembangkang, bersatu dan PAS yang kian meroyan setiap hari kerana kehilangan kuasa, kerana telah pun ditolak oleh rakyat pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan. Kita doakan ya supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa ya memiliki kesihatan yang sehat untuk mentadbir negara kita. Jadi terima kasih. Sekiranya sahabat semua juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan geng sapu bersih. Termasuk juga GTA, geng takut Anwar, yang kononnya menjadi perjuang bangsa dan agama, tetapi mereka lah yang menggunakan isu 3 hari ini dalam setiap ceramah-ceramah yang mereka lakukan, dan komen mereka penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak pun cangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.